Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aznira Atika binti Aziz. Saya wakil daripada ahli kumpulan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu tahap kesedaran obesiti dalam kalangan pelajar IPT. Okey, seterusnya saya memperkenalkan nama-nama ahli kumpulan saya yang sama-sama menyiapkan kajian ini iaitu Nik Nur Suhana binti Nik Muhammad Rosdi, Fizatul Akmal binti Ibrahim, Tengku Amalin Aisyah binti Tengku Syahrul Hisham, Siti Nur Alia Syakira binti Zainuddin, Nur Aznira Atika binti Aziz, Nur Amirah Akmal binti Khadim, dan yang terakhir Wan Muhammad Azim bin Wan Mahadi. Seterusnya, saya akan menerangkan pengenalan kajian. Apa itu obesiti? Obesiti merupakan suatu penyakit yang kompleks di mana terdapatnya pengumpulan lemak yang berlebihan pada tubuh dan menyebabkan seseorang itu mengalami berat badan yang berlebihan. Berdasarkan laporan tinjauan kesihatan, mendapati sebanyak 33.3% rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas adalah berada dalam kategori pre-obes dan sebanyak 27.2% adalah obes. Secara umumnya, lelaki yang mempunyai peratus lemak melebihi 25% dan wanita melebihi 35% adalah dikategorikan sebagai obes. Kelebihan berat badan dan obesiti adalah faktor risiko pada penyakit kardiovaskular. Lebihan berat badan dan obesiti merupakan faktor primer bagi penyakit koronari jantung dan bersama faktor risiko lain yang telah dibuktikan seperti diabetes, hiperkolesterolemia atau kekurangan tahap lipoprotein iaitu kepadatan tinggi. Okey, hipertensi yang dialami oleh mereka yang obes adalah signifikan lebih tinggi jika dibanding dengan yang tidak obes. Seterusnya, penyataan masalah pertama bagi kajian kami iaitu pengetahuan cetek tentang obesiti merupakan salah satu punca dalam tindakan untuk mengurangkan masalah obesiti dalam kalangan pelajar dari bertambah teruk. Ini merupakan cabaran dan pengetahuan tentang obesiti. Seterusnya, tujuan kajian kami yang pertama iaitu tahap pengetahuan merupakan komponen yang penting untuk mengawal peningkatan obesiti yang semakin hari semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar IPT. Oleh yang demikian, matlamat utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar-pelajar IPT berkaitan obesiti. Hasil dari kajian ini boleh digunakan secara meluas oleh pelbagai agensi, tidak kira agensi kerajaan maupun agensi bukan kerajaan untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan juga kesedaran, seterusnya cara pencegahannya. Untuk hipotesis yang pertama, itu hipotesis nol. Aras pengetahuan tidak mempunyai kaitan dengan peningkatan kes obesiti. Yang kedua, hipotesis alternatif, iaitu aras pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan peningkatan kes obesiti. Okey, seterusnya, apa kepentingan kajian ini? Okey, kepentingan kajian ini ialah untuk mengelakkan daripada mendapat obesiti dalam kalangan pelajar kerana terdapat kesan buruk obesiti antaranya hypertension, diabetes, kurang keyakinan, asma, osteoartritis, bertambah obes apabila tua, yang terakhir kolesterol. Okey, seterusnya saya akan menerangkan 5 sorotan literatur berkaitan dengan kajian ini. Yang pertama iaitu kelaziman lebihan berat badan dan obesiti di kalangan pelajar di sebuah sekolah rendah di Bandar Selayang, Selangor. Yang kedua, kesedaran tentang obesiti dan bahaya kesihatannya di kalangan wanita dalam komuniti universiti. Yang ketiga, kesedaran terhadap amalan pemakanan seimbang dalam kalangan pelajar Politeknik Merlimau. Yang keempat, kempen obesiti remaja di Kelantan melalui poster bersiri. Dan yang terakhir, tahap kesedaran obesiti dalam kalangan pelajar di Institut Pengajian Tinggi.
saya akan menerangkan tajuk kajian kami yang pertama berdasarkan artikel 1 iaitu kelaziman lebihan berat badan dan obesiti di kalangan pelajar di sebuah sekolah rendah di Bandar Selayang, Selangor. Pengenalan, kajian terbaru Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati 5.5 juta atau 30.6% rakyat Malaysia adalah gemuk dan obes. Trend yang membimbangkan ini akan meningkatkan lagi penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, diabetes dan penyakit kardiovaskular dan akan membebankan lagi kewangan negara untuk menampung perbelanjaan sistem kesihatan negara. Kajian lain menunjukkan lebihan berat badan dan obesiti adalah faktor risiko pada penyakit kardiovaskular. Lebihan berat badan dan obesiti merupakan faktor primer bagi penyakit koronari jantung dan bersama faktor risiko lain yang telah dibuktikan seperti diabetes, hiperkolesterolemia atau kekurangan tahap lipoprotein, itu kepadatan tinggi. Hipertensi yang dialami oleh mereka yang obes adalah signifikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tidak obes. Keadaan ini lebih kritikal apabila mereka meningkat dewasa. Seterusnya, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan tinjauan ke rata rentas dengan penggunaan soal selidik mendapatkan 254 orang berdata. Hasil kajian dilaksanakan di Selangor. Sampel kajian dari 254 sampel yang dipilih, seramai 254 pelajar telah memberi respon terhadap kajian ini di bawah penyeliaan guru pendidikan jasmani dan kesihatan. Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik, prosedur menganalisis data, data mentah yang telah dikumpulkan melalui borang segak, data APDM, keputusan ujian pendidikan kesihatan serta pengukuran dimasukkan di dalam komputer dan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 24. Seterusnya, perbincangan bagi kajian kami berdasarkan artikel 1 iaitu berdasarkan kajian ini, jantina merupakan faktor yang mempengaruhi nilai BMI di kalangan pelajar. Hasil kajian telah menunjukkan kelaziman berat badan berlebihan dan obesiti adalah lebih tinggi di kalangan pelajar lelaki berbanding perempuan. Amalan senaman dan penglibatan aktiviti sukan sekolah menunjukkan kelaziman berat badan berlebihan dan obesiti adalah lebih rendah berbanding murid yang tidak mengamalkan senaman dan yang tidak aktif di dalam sukan sekolah. Pelajar lelaki sekolah rendah akan mempunyai masalah lebih berat badan jika dibandingkan dengan pelajar perempuan, manakala amalan senaman dan penglibatan aktiviti sukan sekolah menunjukkan kelaziman berat badan berlebihan dan obesiti adalah lebih rendah berbanding murid yang tidak mengamalkan senaman yang tidak aktif di dalam sukan sekolah. Oleh itu, pelajar lelaki harusnya menjaga berat badan masing-masing. Ini adalah penting kerana lebihan berat badan atau obesiti adalah tidak baik untuk kesihatan. Tajuk kajian kami yang kedua berdasarkan artikel 2 iaitu kesedaran tentang obesiti dan bahaya kesihatannya di kalangan wanita dalam komuniti universiti. Pengenalan, seramai 236 wanita berumur 25 dan 59 tahun telah berjaya kami hubungi untuk kami membuat penilaian tentang tahap kesedaran mereka tentang faedah dan bahaya obesiti. Dari 236 responden, 76.7% berada di tahap kesedaran yang membimbangkan tentang kesan buruk obesiti ini dan perkara ini sudah tentu tidak boleh dipandang enteng lagi. Kajian yang dilakukan adalah menggunakan teknik indeks jisim badan iaitu BMI dan waist hip nisbah. Semua pihak terutamanya kaki tangan kesihatan perlu memainkan peranan bagi mengenal pasti, memantau tahap obesiti dan seterusnya, melancarkan kempen kesedaran besar-besaran tentang bahaya obesiti. Terdapat juga keperluan untuk mewujudkan program makan secara sihat untuk mengawal atau sebagai pencegahan awal untuk obesiti. Seterusnya, reka bentuk kajian bagi artikel 2 iaitu kajian ini menggunakan tinjauan dengan menghubungi mereka yang terlibat dan penggunaan soal selidik mendapatkan data dari 236 orang.
Okey, populasi kajian dilaksanakan di Universiti Obafemi Awolowo dan Kompleks Hospital Pengajaran iaitu di Negeriya. Kajian seramai 236 orang iaitu 25 dan 59 tahun ditemubual. Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik iaitu Google Form, prosedur penganalisis data, data yang dikumpulkan di kod dan kemudiannya dianalisis dengan menggunakan grafik data. Responden rata-rata dipilih secara dari universiti yang sama iaitu dalam kalangan para pelajar dan kaki tangan universiti sendiri. Rancangan untuk artikel 2. Kesimpulannya, kajian ini telah membuka mata pelbagai pihak. Kira-kira 77% daripada responden yang kita dapati rendah tahap pengetahuan tentang obesiti. Walau bagaimanapun, kita perlu tahu bahawa semakin tinggi tahap pendidikan seseorang, semakin tinggi tahap kesedaran. Ia juga penting untuk kita tahu bahawa tahap kesedaran tentang bahaya kesihatan obesiti mempunyai kaitan dengan pekerjaan responden. Ini dikaitkan oleh rendahnya tahap pendidikan seseorang itu sendiri yang menyebabkan peningkatan obesiti dalam kalangan pelajar IPT. Seterusnya, tajuk artikel 3 iaitu kesedaran terhadap amalan pemakanan seimbang dalam kalangan pelajar Politeknik Merlimau. Pengenalan, pemakanan yang baik mula mempengaruhi kesihatan tubuh badan sejak daripada kecil lagi. Pemakanan memainkan peranan penting dalam mengekalkan kesihatan dan mencegah penyakit. Oleh itu, kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk meninjau sejauh manakah kesedaran pelajar politeknik terhadap amalan pemakanan seimbang. Skop yang dikaji dalam kajian ini adalah menentukan tahap pengetahuan pelajar terhadap pemakanan seimbang, meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pemakanan pelajar, menentukan tahap kesedaran pelajar terhadap amalan pemakanan seimbang serta mengenal pasti hubungan yang signifikan di antara tahap pengetahuan dengan amalan pemakanan seimbang. Okey, reka bentuk bagi tajuk artikel 3. Reka bentuk kajian yang digunakan penyelidik adalah kajian deskriptif berbentuk tinjauan. Populasi kajian melibatkan Politeknik Merlimau Melaka dari semua jabatan. Sampel kajian, saiz sampel seramai 297 orang responden telah terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form, prosedur penganalisis data. Data dalam kajian ini dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science iaitu SPSS versi 21.0 bagi mendapatkan nilai skor min, kekerapan, sisihan piawai, peratusan serta ujian korelasi Pearson kerana data bertaburan normal. Bincangan bagi artikel 3. Hasil analisis menunjukkan bahawa tahap pengetahuan pelajar terhadap pemakanan seimbang masih di peringkat rendah. Selain itu, melalui kajian ini dapat dibuktikan bahawa harga makanan dan keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Walaupun tahap pengetahuan mereka sederhana, akan tetapi kesedaran mereka terhadap amalan pemakanan seimbang tinggi. Melalui analisis ujian korelasi Pearson mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap pengetahuan pelajar dengan amalan pemakanan mereka. Walaupun sedemikian, perhubungan yang wujud adalah pada tahap sederhana dan positif. Susunya, saya akan menerangkan tajuk artikel yang keempat iaitu kempen obesiti remaja di Kelantan melalui poster bersiri. Pengenalan, kempen obesiti remaja di Kelantan melalui poster bersiri telah menjadi isu yang difokuskan kerana kurangnya kempen obesiti di Kelantan dan permasalahan obesiti merupakan isu yang sangat serius kerana setiap tahun masalah obesiti semakin meningkat. Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan poster bersiri sebanyak 3 siri bersaiz A2. Populasi kajian, golongan remaja bangsa Melayu. Sampel kajian, 50 orang responden terdiri daripada golongan remaja 100% fokusnya kepada bangsa Melayu. Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik. Prosedur penganalisis data. Kajian ini menggunakan kaedah temubual pemerhatian, soal selidik dan kajian daripada bahan ilmiah. Perbincangan.
Dapatan kajian daripada responden ialah positif dan bersetuju bahawa poster pencegahan obesiti menggunakan imej sebagai medium penyampaian dalam poster ber-CD. Seterusnya saya akan menerangkan tajuk kajian artikel yang terakhir iaitu tahap pengetahuan, sikap dan amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar universiti di Kedah atau Perlis. Pengenalan, kajian ini dijalankan untuk menyiasat tahap pengetahuan, sikap dan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar institusi tinggi awam pembelajaran iaitu IPTA di Kedah dan Perlis, khususnya di Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Perlis dan Universiti Utara Malaysia UUM. Data dikumpul daripada 422 orang pelajar terdiri daripada 272 orang pelajar Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, 87 pelajar Universiti Utara Malaysia UUM dan 63 pelajar Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Burton. Secara umumnya, kajian menunjukkan bahawa pelajar di UNIMAP, UUM dan UiTM mempunyai tahap pengetahuan yang mencukupi tentang gaya hidup sihat. Dalam sila itu, responden juga mempunyai sikap yang positif terhadap gaya hidup sihat. Bentuk kajian. Kajian ini menggunakan tinjauan ke rata rentas dengan penggunaan soal selidik mendapatkan data dari 472 orang pelajar IPTA di Kedah dan Perlis. Populasi kajian dilaksanakan terhadap 422 orang pelajar terdiri daripada 272 orang pelajar Universiti Malaysia Perlis, 87 pelajar Universiti Utara Malaysia dan 63 pelajar Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis. Sampel kajian, seramai 472 pelajar IPTA di Kedah dan Perlis telah memberi respon terhadap kajian ini bersetuju dan menyertai kajian ini. Instrumen kajian menggunakan borang soal selidik diadaptasi daripada Burton tahun 1999. Prosedur penganalisis data menggunakan perisian SPSS versi 20.0. Perbincangan akhir untuk tajuk ini, amalan gaya hidup sihat merupakan satu aktiviti yang sangat baik untuk diamalkan oleh setiap orang individu. Ia kerana manfaat daripada amalan gaya hidup sihat bukan sahaja meningkatkan kualiti kesihatan fizikal, tetapi ia juga terus memberi manfaat kepada kedua-duanya, mental dan emosi. Penemuan menunjukkan bahawa secara umum kesihatan kualiti responden secara amnya berada pada tahap yang baik. Responden juga mempunyai pengetahuan yang baik tentang gaya hidup sihat dan keperluan aktiviti senaman dalam hidup mereka. Mereka juga mempunyai sikap positif dalam amalan gaya hidup sihat. Manakala bagi aktiviti gaya hidup sihat, hasil kajian menunjukkan bahawa responden sering mengamalkan aktiviti gaya hidup sihat. Ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar berumur antara 19 hingga 20 tahun telah mengetahui bahawa gaya hidup sihat akan menguntungkan mereka. Mahasiswa juga merupakan pewaris kepimpinan masa depan. Sebaik sahaja amalan kesihatan dan gaya hidup sihat tidak diamalkan, ia akan menyebabkan kesan negatif kepada kualiti hidup dan juga memberi kesan kepada negara kerana pelajar adalah yang paling banyak aset negara yang penting dan amat berharga kepada kepimpinan masa depan. Seterusnya, metodologi kajian yang akan dijalankan oleh pelajar. Reka bentuk kajian, kajian keratan rentas ataupun survey, populasi kajian, pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi swasta, sampel kajian, seramai 50 orang pelajar di Kolej Politek MARA KB, instrumen kajian menggunakan borang soal selidik yang diedarkan menggunakan Google. Prosedur pengumpulan data diperolehi melalui Google Form yang diedarkan kepada pelajar. Jawapan akan diperoleh setelah pelajar menghantar jawapan. Prosedur penganalisis data dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 26.0. Seterusnya yang terakhir itu rujukan bagi kajian kami untuk ke-55 artikel kami. Sekian, terima kasih.